Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala syarafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pertama sekali, sama kita mensyukuri nikmat Allah selama ini dan sampai ke hari ini kita diberikan peluang untuk hidup dan berbuat ibadah serta mengumpul pahala-pahala untuk dijadikan bekalan untuk kita ke alam akhirat, insya-Allah. Tajuk dan pembentangan kami tiga orang sahabat, Ahmad Hazim Aqil bin Jamaluddin Muhammad, saya sendiri Muhammad Aizat Irfan bin Muhammad Fuad, dan seorang lagi sahabat kami Amr Hakimi bin Baharun Naim, akan membentangkan nuqaddimu lakum jami'an tajuk iaitu at-tasawuf fi qarni al-thalith wal-rabi'. Yang pertama, marilah kita sama-sama memulakan muqaddimah bagi pembentangan kami pada hari ini, iaitu pada bab yang pertama. Kami akan membincangkan ataupun saya akan membincangkan apa itu maksud tasawuf. Sebenarnya adalah wajar bagi kita untuk mencari makna ataupun mencari maksud dari segi bahasanya untuk mengetahui apa itu maksud tasawuf. Tasawuf ini adalah satu perkataan yang mana kata dasarnya daripada sauf, sad, waw dan fa, yang mana asalnya bermaksud bulu. Ia adalah sebuah pakaian, boleh dikatakan pakaian ataupun bahan yang mana di situ boleh ditafsirkan secara tersiratnya sebagai suatu kelembutan, yang mana tasawuf ini juga memang diamalkan dan ada pada sifat-sifat Nabi dan pada soleh-solehin. Pada kali ini saya akan membincangkan sedikit dan saya akan membawa sedikit kata-kata daripada Suhrawardi Al-Baghdadi, yang mana dia menyebut di dalam kitabnya Arif Al-Ma'arif bahawa pemakaian tasawuf itu adalah dia membawa maksud meninggalkan perhiasan dunia dan kekayaan untuk mengisi kelaparan dan menutup aurat dan menyelami urusan akhirat. Di sini saya ada bawa maksud sebenarnya. Dia bawa maksud tasawuf idza labitha as-sawf kama yuqal naqmisu idza labitha al-qasis. Dan apa saya beritahu tadi, bahawa pemakaian atau tasawuf itu, penggunaan tasawuf itu, kita tinggalkan amalan ataupun perkara-perkara dunia dan kekayaan dunia ini, apa yang kita nak atas dunia ini, yang kita ganti dengan kita ganti perkara tersebut, kekenyangan tersebut, kekayaan tersebut, perhiasan tersebut dengan kelaparan dan menutup aurat dan menyelami urusan akhirat. Sentiasa memperbarui urusan akhirat, sentiasa membuat ibadah, sentiasa membuat amalan soleh. Dan seterusnya, wali anna dhalika bina fil isyara ilaihim wa ada'a ila hasrah wa safhim. Dan karena itu telah dijelaskan
bahawasanya ia merujuk ataupun mengahadkan huraian ataupun penggunaan tasawuf itu sebenarnya lebih utama ataupun lebih 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 eloknya ataupun sekiranya lebih utama kepada para nabi dan orang-orang yang dahulu, orang-orang soleh daripada mereka, seperti nenek moyang mereka. Maka keadaan mereka itu adalah seperti orang-orang yang dekat dengan mereka. Seterusnya, abad ketiga dan keempat, pelopor tasawuf ataupun siapa yang memelopori tasawuf pada abad yang ketiga dan keempat, sebenarnya telah muncul pada abad ketiga dan keempat Hijriyah ini. Padanya 3 fasa, dan saya nyatakan di sini hanya satu fasa, yang mana pada fasa ini dikaitkan dengan tasawuf. Pada fasa yang pertama ini, arus kebenaran ataupun arus kebenaran yang mana kita ketahui adalah zuhud. Zuhud pada waktu ini amat memelopori. Sifat zuhud itu sendiri, yamsilu tiyarul haqiqah al-ma'ruf fi zuhud illa aqsa hadith takhawuf. Jauh dari dunia serta penyelewengan dalam tingkah laku dan ibadat mengikut bentuk di mana ia merupakan keadaan generasi pertama Rasul dan para sahabat. Bahkan dibandingkan dengan Habsyah ataupun abad-abad sebelumnya. Akan tetapi ini adalah perkara biasa bagi kebanyakan mereka, yang mana mereka ini tegak dan teguh di atas iman mereka sendiri, dan mereka sering mendakwa mereka ataupun mengatakan mereka berpegang kepada sunnah saudara asal usulnya, walaupun mereka datang dari sebahagian daripada mereka. Seperti Junaid, ada beberapa perkataan ulama yang mana dia menganggap sebagai keengganan. Seterusnya, terdapat 2 orang masyahir Hazatiyar, iaitu orang-orang yang terkenal dalam arus ini, iaitu Al-Junaid dan Abu Qasim Al-Kharras, yang mana dan Abu Qasim Al-Kharras ini dia meninggal dunia pada tahun 298 Hijrah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Para sufi memanggilnya Penghulu At-Taif, yang mana ia bermaksud kerana itu dia dikira sebagai pribadi yang paling ataupun orang yang paling utama, dan para sufi yang bersandarkan kepada ucapan dan pendapatnya khususnya dalam tauhid, tuduhan dalam tauhid, wa makrifat dan wa muhabbah dan cinta. Seterusnya di sini saya nyatakan beberapa lah, sebenarnya agak banyak di sini, beberapa pendapat siapa Nubi Nun, yang mana kemudian dia summa sahihi, kemudian membetulkannya dan menyusulkannya, mengedarkannya kepada murid-muridnya. Iblis lepas ketiadaannya, tetapi dia menentang jalan Zunnun dan Hallaj dan Al-Bastumi dalam kematian, dalam bawah tajuk kematian, kerana ia mengutamakan kesedaran tentang mabuk, lepas itu keutamaan untuk kekal di atas kemusnahan, kerana kematian itu di pihaknya mempunyai makna lain. Dia tidak membenarkan pengukuran taklid pada ahli sufi dan seumpamanya. Kita boleh baca di situ. Seterusnya, antara tanda-tanda penting lain pada peringkat ini adalah mula membuat perubahan kepada khalayak umat Islam dan ulama serta kemunculan syarat-syarat
untuk merujuk kepada sesuatu perkara dipersoalkan dalam bentuk di mana persiapan dibuat untuk kemunculan mazhab-mazhab yang berikutnya, mazhab-mazhab yang baru, insya-Allah. Seperti dalam pepatah sebahagian daripada mereka, ilmu kami, mazhab kami, jalan kami. Di sini saya ada nyatakan ilmuna ta'ifatana wa tariqana. Junaid juga, Syekh Junaid juga ada berkata, kami mengetahui bahawa hadis Rasulullah SAW dan ianya adalah haram dari segi sirah, dari segi siara, kerana ia membawa kepada bid'ah dan maksiat walaupun pemalas. Mereka telah mewajibkan sesiapa yang ingin tinggal bersama-sama mereka dalam perjalanan keluar dari hartanya dan makanannya, perkurangan dan kami akan tinggalkan selama di dalam kelakuannya. Setakat itu saja pembentangan saya pada kali ini. Seterusnya akan disambung oleh sahabat saya, Muhammad Hakimi bin Baharun Naim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amal Hakimi, nombor metrik I18203248, dan saya akan sambung kepada bahagian saya beri. Al-Fana. Kataan Al-Fana ni muncul pada abad ketiga dan keempat. Abad ketiga dan keempat Hijrah. Menurut kepada ahli sufi, dia Al-Fana ni mempunyai lebih daripada satu makna. Ia kadang merujuk kepada makna akhlaki apabila mereka mengetahui ia sebagai pemusnah sifat jiwa, ataupun al-fana'i li sifatin nafs, al-fana'i sifatin nafs, au annahu, ataupun sukuti al-wasafi al-mazmumah, gugurnya sifat-sifat cela. Terdapat ciri-ciri ma'niyah lil fana'i sufi yang disebutkan oleh al-mufiyah. Yang pertamanya adalah sifat hilangnya rasa, hilangnya zihabu hasi wal wa'i, hilangnya rasa, sifat dan kesedaran. Sufi ni tidak merasakan lagi mana-mana anggota badannya, baik dirinya maupun pada sekelilingnya. Boleh dikatakan pada dalam istilah moden ni, keadaan al-fana ni adalah keadaan emosi di mana seseorang itu hilang sementara rasa egonya, hilang rasa ego dalam diri, hilang buat sementara. Yang terakhir al-fana' inda sufiyah, dalam terminologi tasawuf, kurangnya kesedaran tentang dirinya atau apa-apa keperluannya. Adamu syu'uri al-syakhsin binafsihi wala bisyai'in min lawazimiha. Huna yumkin taqsimu as-sufiyah al-qarnaini salis wal rabi'. Di sini pada di sini boleh dibahagikan al-fana' ni kepada dua, iaitu al-fana'i wat tauhid dengan al-fana'i wal ittihad. Yang pertama sekali al-fana'i wat tauhid, ini
pendapat yang dipegang oleh Abu Al-Qasim Al-Junaid. Dan Abu Qasim Al-Junaid ni tidak diragukan lagi adalah ahli sufi yang antara ahli sufi yang mendalam fikrahnya pada zaman itu. Abu Al-Qasim Al-Junaid ni dia berasal daripada Nahwan. Dia kelahiran lahir dan didikannya di Iraq, di kawasan di daerah Nahwan. Al-Junaid juga ditemani oleh Al-Haris bin Asad Al-Muhasibi, yang mana Al-Haris ni dia wafat pada tahun 297 Hijrah. Dalam tasawuf pada zamannya, iaitu zaman Al-Junaid ni mewakili gabungan yang sederhana. Al-Junaid berkata siapa yang mempelajari Al-Quran dan tidak menulis hadis tidak akan ditiru dalam perkara ini. Maksudnya dalam perkara tasawuf ni. Kalau orang tu mempelajari Al-Quran dan dia tak tulis hadis, makna tak boleh ditiru lah perkara tersebut. Kerana pengetahuan kami tentang ini terbatas pada Alkitab dan As-Sunnah. Dan dia juga berkata semua jalan tertutup bagi makhluk kecuali mereka yang mengikuti jejak Rasulullah SAW. Waqad ghalaba ala Junaid al-kalam. Junaid juga mendominasi dalam berkata tentang daqaiq at-tauhid, yang tentang tauhid, dan dia menulis biografi Sufi yang penuh kata-kata je dalam hal ini, termasuk apa yang Al-Qushairi ceritakan. Al-Junaid ditanya tentang tauhid, dia berkata, satu individu dengan menyedari keesaannya adalah kesempurnaan keesaannya, bahawa dia adalah esa, lam yalid walam yulad, dan dia tidak melahirkan dan juga tidak dilahirkan. Maknanya adalah esa, dia tidak mempunyai anak, dan dia juga tidak diperanakkan. Laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa dengannya. Wa huwas sami'ul basir, dan dia lah yang maha mendengar lagi maha melihat. Al-fana'i wal ittihad, al-fana' dan kesatuan. Pendapat ini diwakili oleh Abu Yazid al-Bustami. Pendapat al-fana'i wal ittihad ni diwakili oleh Abu Yazid al-Bustami. Baik, pendapat Abu Yazid al-Bustami ni dia berbeza sikit dengan pendapat yang pertama tadi. Diriwayatkan bahawa dia Abu Athaillah ni berkata menjelaskan frasa ini, iaitu frasa tidak mahu. Ketahuilah bahawa sebahagian daripada mereka mengatakan Abu Yazid tidak mahu kerana Allah Ta'ala telah memilih untuknya, dan untuk hamba-hamba semua yang tidak berkehendak. Kehendak itu ada padanya, maka dia tidak memilih sesuatu dengannya dan tidak menghendakinya. Dalam kehendaknya, itulah ia. Dia tidak mahu menurut kehendak Allah. Namun ciri yang paling penting daripada fana' ni, daripada al-fana' berdasarkan Abu Yazid adalah tidak ada yang turunkan sebagai saksi melainkan Allah, sehingga ahli sufi ni tidak lagi menjadi pendamping, kecuali sebaliknya dia tidak kembali untuk menyaksikan diri sendiri kerana jiwanya lenyap dalam kesaksian itu sendiri. Al-fana'i wal hulul. Jika al-fana' ni
telah menyebabkan Al-Bustami mengatakan ittihad, yakni kesatuan. Fa'innahu qad ada bisufi akhar, ada menyebabkan sufi lain iaitu huwa Al-Hallaj ila al-qali bil hulul, mengatakan hulul. Al-Hallaj ini, Al-Hallaj nama sebenar beliau adalah Abu Al-Mughith Al-Husain Ibn Mansur Ibn Muhammad Al-Baydawi, salah seorang ahli sufi terhebat pada penghujung kurun ketiga dan awal kurun keempat hijrah. Dia dikenali sebagai Al-Hallaj kerana dia memperoleh dengan Bihallaj As-Sufi. Beliau dilahirkan pada tahun 244 Hijrah di Al-Bayda, Parsi. Dikatakan bahawa dia asalnya adalah seorang Majusi, dan dikatakan beliau adalah keturunan daripada sahabat Nabi SAW, Abu Ayyub, dan dituduh pada masa itu dituduh pada ketika itu Al-Mu'tazilah, seperti yang Al-Hallaj juga dituduh dengan tuduhan bahawa beliau ni menentang negara dan secara rahsia menyuruh kepada doktrin Karl Martin, iaitu doktrin pihak yang menentang khalifah. Fatwa telah dikeluarkan oleh ahli fiqh Daud Az-Zahiri terhadap Al-Hallaj, dan beliau ditangkap pada tahun 297 Hijrah dan dipenjarakan. Tapi beliau melarikan diri padanya dan ditangkap kali kedua pada tahun 301 Hijrah. Dan fatwa lain dikeluarkan juga ke atasnya, dan dipersetujui oleh Hakim Maliki Abu Amir, dan dia dijatuhkan hukuman mati. Waqad taraka Al-Hallaj ni telah meninggalkan beberapa karya yang disebut oleh Ibnu An-Nadim dalam Fihris yang dikenali sebagai kitab Al-Tawassin, mana kitab tu Arrafahu bi ismi Tas, ditakrifkan sebagai dikenali juga dengan nama Tas. Ditulis dalam bahasa Arab dalam fi nakara masju' dalam bacaan penafian. Dibahagikan kepada 11 bab pendek, di mana Al-Hallaj menjelaskan teori khasnya fi al-walayah, dalam bab al-walayah, dan dirumuskan juga dengan cara yang sangat emosional. Gaya buku tersebut, yang atas ni juga sebab adalah simbolik, idiomatik, sangat halus sehingga pembacanya tidak dapat memahami maksud pengarang. Ia juga diterbitkan oleh Profesor Massignon pada tahun 1913. Dalam bukunya Siksaan Dr. Al-Hallaj, Sufi Syahid dalam Islam. Para orang tulis lain juga yang mempelajari tentang pendapat Al-Hallaj ni berbeza pendapat, seperti Müller, De Heblot dan lain-lain. Baik, Al-Tuma'ninah ni dia menurut ahli sufi pada abad ketiga dan keempat, dia bermaksud ketenangan hati. Ketenangan tersebut disebutkan dalam firman Allah SWT, Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Dan juga qaulu ta'ala, dan juga dalam firman Allah Ta'ala yang lain, allazina amanu wa tatma'inna qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillah tatma'innal qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka tenteram dengan berzikir kepada Allah. Ala bi zikrillah tatma'innal qulub. Sesungguhnya dengan berzikir itulah hati akan tenang. At-Tusi telah membahagikan Tuma'ninah ni kepada 3 kategori. Yang pertama sekali
Pertama sekali al-amah, kedua al-khasah dan ketiga al-khasatil khasah. Baik, yang pertama sekali al-amah ni yang umum, secara umumnya bahawa at-tuma'ninah ni bermaksud jiwa yang menenangkan, an-nafsul mutmainnah, yakni al-mutmainnah bil imani bi annahu la dafi' wa la mani' illa Allah. Tidak ada bantahan, tidak ada penentangan kecuali lillah. Yang kedua pula, ini adalah khasah dia, yang ini dikaitkan dengan keredaan seseorang dengan ketetapan Allah. Keredaan orang yang beriman tu terhadap segala ketetapan Allah. Firman Allah Ta'ala, innallaha ma'as sabirin. Allah bersama dengan orang-orang yang bersabar. Maka mereka pun tenang dan reda dan tenang. Dan yang ketiga pula adalah li khasatil khasah. Ini istimewa. Ini jaminan yang berbeza daripada yang sebelumnya. Para sahabat tahu bahawa penentangan, para sahabat ni mengetahui bahawa anna qawabahum la taqdiru anna tatma'inna ila Allah. Tidak ada satu, dan kerana tidak ada satu pun yang serupa dengan dia, dan tidak ada satu tu yang serupa dengan kebesarannya. Ar-Ramziyah fi Ta'bir. Salah satu ciri tasawuf yang paling menonjol pada abad ketiga dan keempat adalah peniruan gaya simbol yang mengekspresikan realiti tasawuf. Al-Kushairi menunjukkan pada kita dalam Al-Risalah tentang motif yang mendorong pada sufi untuk mensimulasikan simbolisme, yakni Ar-Ramziyah, dalam ungkapan tersebut dengan mengatakan bahawa ketahuilah bahawa sungguh setiap golongan ulama mempunyai kata-kata yang mereka gunakan. Mereka sendiri dengan mereka, dan mereka bersungguh-sungguh dengan mereka untuk meminjamkan kepada mereka di dalamnya. Dan golongan ini, yakni ahli sufi ni, selalu bercakap-cakap sama mereka dengan kaedah mereka, supaya makna kata-kata mereka itu menjadi samar-samar pada jawapannya. Ijmalul khasa'is al-'amma litasawuf al-qarni thalith wal rabi'. Ini ringkasan pada tasawuf pada kurun ketiga dan keempat. Mungkin kini telah jelas melalui perbincangan kita tentang Sufiyah pada kurun ketiga dan keempat, bahawa unsur-unsur tasawuf telah lengkap bagi mereka dengan maksud yang tepat. Mereka berkata tentang akhlak, tingkah laku dan kemajuan dalamnya, pengetahuan langsung tentang Tuhan, dan al-fana' dalam kebenaran mutlak. Namun perlu juga diingat bahawa at-tabi' al-ghalib juga adalah huwa at-tabi' an-nafsi al-akhlaqi. Wabil jumlah, secara ringkasnya kita boleh katakan bahawa tasawuf pada abad ketiga dan keempat ni menyaksikan penyempurnaan tasawuf Islam, dan bahawa para ahli sufi seperti dikatakan oleh Dr. Abdul Ala Afifi mewakili zaman keemasan tasawuf Islam dalam peringkat tertinggi dan paling murni. Mereka tidak diragukan lagi. Wahum la syakin riwayati likulli min siji ba'duhum. Tidak diragukan lagi, dan ada perintis, dan merupakan perintis bagi semua yang akan datang selepas mereka. Itu saja pada saya. Wallahu a'lam. Saya sambung pada sahabat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Aziz Hakim Jamuddin
I20305055. Okey, jadi saya ni ingin bentangkan tentang tajuk khauf dengan raja. Okey, khauf. Makna khauf. Lughah ya'ti khauf min al-kalimah khaufan wa ismuhu masdaruhu wa khaufa min al-khaufa ai khauf. Maksud dia khauf bahasa khauf berasal daripada perkataan bahasa Arab, iaitu khaufa, isim masdarnya iaitu khufa yang bermaksud ketakutan. Okey, jadi istilah allazi tamu wasifat fi sufia fa in khauf mawqif aqli yakhshillah bisabab naqsi ibadah. Okey, maksud dia segi istilah yang diterangkan dalam kamus sufi, khauf ialah sikap mental yang takut kepada Tuhan kerana kekurangan ibadah, perasaan takut dan bimbang dari Allah jika tidak diredainya. Ketakutan terhasil bila pengiktirafan dan perasaan kasih sayang kepada Tuhan begitu mendalam sehinggakan seseorang itu berasa bimbang sekiranya Tuhan lupa atau takut akan azabnya. Okey, seterusnya roja. Tahdidu roja fi istilah roja hiya kalimah bilughah wa ta'ni al-sya'ur bi si'adah ithna wa intizar atau tawqi' syai'u ma. Maksud dia raja adalah yang bererti merasai bahagia, menunggu ataupun mengharapkan sesuatu. Okey, dari segi istilah huwa sya'ur bihijah ala hidayah aw ridha alladhi ya'ti min talqi ar-rabbuhu bimawqif al-malik sitijah qalbi insan ila hadfu al-wasal ila jannatillah. Maksud dia, ia adalah perasaan gembira atas hadiah ataupun kepuasannya datang daripada menerima keuntungan. Dengan sikap roja, hati manusia akan menuju ke arah matlamat untuk sampai ke syurga Allah. Okay, roja adalah sikap penuh harapan dan optimis dalam menerima hadiah dan nikmat daripada ilahi untuk hamba-hambanya yang soleh. Jika seorang itu benar-benar roja, dia akan berusaha keras melakukan hal-hal yang akan membawanya ke syurga. Orang soleh yang khauf akan selalu takut kepada Allah. Ketakutan ini jenis merupakan ibadat hati yang juga selalu ditanam dalam jiwa Rasulullah SAW sehingga jiwanya menjadi hal-hal yang diharapkan dan dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, seterusnya kepentingan khauf. Yang pertama, meningkatkan taat dan takwa. Orang yang memiliki rasa khauf ini, ia akan semakin taat kepada Allah SWT dan terus bertakwa kepadanya. Sebagaimana para malaikat yang sempurna khaufnya, maka sempurnalah ketakwaannya. Dalam Al-Quran Allah berfirman, yakhafu rabbuhum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'mirun. Mereka takut kepada Tuhan mereka yang di atas mereka dan melaksanakan apa yang diperintahkan. Takut kepada Allah ini tidaklah sama takut kepada sesuatu ancaman bahaya atau ancaman binatang buas. Seseorang yang takut kepada binatang buas, ia akan menjauhkan dirinya daripada mendekatinya. Manakala seseorang yang takut kepada Allah, maka ia akan mendekatkan dirinya kepada Allah dan terus menjalankan perintahnya dan menjauhkan larangannya. Yang kedua, jaminan keamanan. Orang yang memiliki sifat rasa khauf kepada Allah di akhirat, ia akan mendapatkan jaminan keamanan. Di dalam sebuah kitab hadis qudsi menyatakan, demi kemuliaanku, aku tidak menghimpunkan pada hamba-Ku dua macam rasa takut dan dua macam rasa aman. Apabila dia merasa takut kepadaku, aku membuatnya merasa aman pada hari kiamat. Apabila dia merasa aman dariku, amanku dariku di dunia, maka aku membuatnya takut pada hari kiamat. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan Baihaqi. Yang ketiga, tidak tersentuh api neraka. Kalimat ini merupakan kalimat kiasan yang maknanya yang diselamatkan dari neraka. Orang-orang yang menangis kerana rasa takut kepada Allah.
Dua mata yang tidak akan tersentuh neraka, mata yang menangis kerana takut kepada Allah, dan mata yang tidak terpejam saat berjaga-jaga di jalan Allah. Hadis riwayat Tirmizi. Seterusnya, kifayah tashkil wa taqwiyah khauf, at-ta'mi ma'rifatullah, madha'afatu ma tazkir al-akhirah, tazkir fadilah khauf. Maksudnya cara membentukkan dan menguatkan khauf. Yang pertama, memperdalamkan ma'rifatullah. Seseorang yang makin kuat mengenali Allah, maka ia akan merasai takut yang lebih dahsyat kepadanya. Rasulullah SAW bersabda, demi Allah, sesungguhnya aku adalah orang yang paling tahu di antara mereka tentang Allah. Kerana itu aku orang yang paling takut di antara mereka kepadanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, memperbanyakkan mengingati hari akhirat. Membacakan dan menghayati hadis-hadis tentang hari akhirat, kiamat, syurga dan neraka akan membuatkan kita memiliki gambaran yang benar sekaligus menguatkan rasa khauf kita. Seterusnya, mengingati keutamaan khauf. Berapa banyak keutamaan yang kita dapat dan beruntung yang kita raih ketika memiliki rasa khauf, mulai dari meningkatnya ketaatan, jaminan keamanan, selamat dari neraka, masuk syurga hingga mendapat syurga yang paling dinikmati. Okey, seterusnya kifayat tashkil wa taqwi khauf. Seterusnya fadilat rojak. Tahqiq mithlu al-aliyah, istiqamah mustaqah fi al-haqiqat, fi ma'min al-ta'zib. Okey, seterusnya keutamaan rojak. Yang pertama, terwujudnya cita-cita. Orang yang berharap kepada Allah SWT, ia akan mendapat apa yang diingini. Allah SWT berfirman, aku sesuai dengan persangkaan hamba-Ku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, dimudahkan istiqamah dalam kebenaran. Orang yang memiliki sifat rojak akan Allah memudahkan istiqamahnya dalam apa jua kebenaran. Bahkan Allah SWT memudahkan untuk mendapatkan untuk meneladani Rasulullah SAW. Seperti ada hadis. Seterusnya, selamat dari siksaan. Mujahid rahimullah telah menyatakan bahawa seseorang hamba pada hari kiamat diperintahkan masuk neraka. Lalu hamba itu berkata, aku tidak pernah menyangkakan seperti ini. Allah bertanya, lalu apakah engkau sangkakan? Hambanya itu menjawab, engkau mengampuni dosaku. Maka Allah berfirman, berikan dia jalan ke syurga. Okey, seterusnya, kifayat tashkil wa taqwi rojak. Sirki nikmatillah wa fadlu al-aish bi udillah al-adida, nak dari atas nikmatillah. Okey, membentuk dan menguatkan rajak. Yang pertama, mengingatkan anugerah dan nikmat Allah. Allah SWT telah memberikan begitu banyak anugerah dan nikmat kepada hamba-hambanya, bahkan tanpa diminta oleh kita. Yang kedua, menghayati banyaknya janji Allah. Memperhayati janji Allah merupakan pahala yang besar dan kemuliaan, juga menguatkan rajak kepadanya. Allah memberikan pahala dan kemuliaan berdasarkan amal, nescaya sedikit pahala yang didapati manusia. Yang ketiga, menghayati luasnya rahmat Allah. Di antara banyak rahmat Allah, ketika dia campur tangan di atas jalannya, hamba-hamba dikumpulkan bersama dalam misi suci untuk melanjutkan perjuangan Nabi, mendakwakan keyakinan agamanya, memperjuangkan keadilan dan mencari kemakmuran. Okey, khulasah. In tasawuf yasuf ikhlaqna ala akmalu wajuhu bi ittiba' ma ilmuhu rasul wa ulama bina ala hidayah sahihah, at-tahrij iskhash mujtahidin fi kulli wazifa li'annahum yu'minun bi anna Allah yara wa yaqimu kulli amal. Ilmu nafsi al-bashriyah an tabta'u
دائما النوبها خوفا من وضبة إن نخرج بشراء يساعد دائما بفعل خير ليصلوا على خلوة إيمان إن نخرج بشراء يتمتعون بكمال أخلاقي ويثقون دائما بالله بعد بذل الجهاد. Maksud dia yang pertama, tasawuf membutuhkan akhlak kita dengan sempurna mengikuti apa yang telah diajar oleh Rasulullah dan para ulama yang berdasarkan panduan yang betul. Yang kedua, melahirkan insan yang bersungguh-sungguh dalam setiap pekerjaan kerana yakin Allah SWT melihat dan menilai setiap perbuatannya. Yang ketiga, mendidik jiwa insan agar sentiasa menjauhi larangannya kerana takut kepadanya akan kemungkarannya. Yang keempat, melahirkan insan yang sentiasa berasa gembira melakukan kebaikan supaya dapat kemanisan iman. Yang kelima, melahirkan insan yang mempunyai kesempurnaan akhlak dan sentiasa bertawakal kepada Allah setelah berusaha bersungguh-sungguh. Itu sahaja dari saya. Sekian, terima kasih.